Dengar siapa tak? Kalau dengar off kan dia dalam jalan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri peringatan kepada diri kita bahawa setiap kematian bukan hanya sebuah kematian, tapi sebuah kenyataan yang hakiki, bahawa kita juga akan menjejaki langkah-langkah dia dan kita akan merasai kebenaran. Yang kita selama ini melihat orang lain melalui kebenaran, dan kita akan merasai kebenaran dengan ditidurkan dalam keadaan yang gelap gelita berseorangan dan akan didatangi oleh dua malaikat. Itu cerita yang benar, akan disoal dalam soal mungkar nakir, itu lagi benar, dan kita ditidurkan di taman syurga atau di antara lubang-lubang api neraka juga adalah suatu kebenaran. Jadi kita masih ada ruang untuk terus-menerus melakukan kebaikan dengan mencari jalan-jalan menuju syurga Allah. Bila kita dapat jalan syurga Allah, bermaksud daripada alam barzah lagi, kita sudah dapat taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita termasuk golongan yang memperoleh syurga Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sambung ayat yang ke-16 tadi itu. Sifat orang yang beriman yang pertama adalah orang yang sentiasa berdoa kepada Allah tanpa ada rasa kehilangan tawakal. Malah bila dia berdoa, dia yakin bahawa Allah akan bagi kepada dia sama ada bentuk yang dia nak atau bentuk yang Allah nak, terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang kedua untuk menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala adalah mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut dah tadi, keimanan yang teguh itu, iman itu datang daripada lafaz mulut kita, kemudian datang daripada iktiqad hati kita, dan datang juga daripada seluruh amal perbuatan kita. Sehingga kita berhenti kat situ tadi kan? Okey, baik. Dalam hal perbuatan ini, inilah yang menentukan bahawa keimanan kita itu benar. Keimanan kita itu benar bila mana apa yang kita sebut, kita lakukan. Apa yang kita iktikad dalam hati, kita buat, maka itulah kebenaran bagi keimanan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia kata qalu amanna, aku berkata aku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala bagi ruang kepada kita sebagai seorang manusia untuk melakukan solat, maka tugas kita adalah solat. Tugas kita adalah menterjemahkan seluruh perintah Allah di dalam kehidupan kita. Jangan kata di mulut lain, hati lain, perbuatan langsung tak buat. Ini adalah kecelaruan keimanan. Dan dia tidak dinamakan orang yang beriman kalau sekadar dia yakin bahawa esok ada mati mungkin. Tapi hari ini dia membiarkan diri dia tidak beramal dan tidak bersedia untuk menghadapi kematian. Jadi syarat keimanan yang teguh di mulut, di hati dan juga di tubuh badan. Lakukan dengan tubuh badan. Kita boleh cek diri kita hari ini. Ramadan sudah berlalu pergi. Kita dah dapat kejayaan yang cukup sempurna. Waladat ummuk, seperti dilahirkan semula oleh mak kita. Itu indahnya. Allah nak bersihkan kita, dia bagi Ramadan. Dan Alhamdulillah, selepas Ramadan kita disuruh melakukan 6 hari lagi puasa. Sebenarnya tekanan itu bukan hanya untuk orang perempuan, sebenarnya untuk orang lelaki. Puasa 6 tu. Ini yang puasa, bini, lelaki tak puasa. Ya betul kan, ya? Jadi disuruh kita man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama kasiyama dhahr. Siapa-siapa yang puasa 30 hari dengan sempurna dan menambah lagi 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Bayangkan kita dah habis dah 36 hari. Setiap hari yang kita duduk makan ni, kejap lagi pun mungkin ada makan. Dia seorang perempuan, dia ada makan-makan dan sebagainya. Maka makan sampai Ramadan tahun depan, kita masih dalam keadaan orang berpuasa. Yang makan tapi dapat pahala puasa.
Itu ganjaran. Jadi tubuh badan kita buat. Orang perempuan memang tidak berapa ditekankan. Sebab apa? Kalau kita tengok di dalam hadis, Nabi SAW kata orang perempuan yang masuk syurga cuma ada 4 dia. Kan? Jaga solat fardu, solat sunat tak payah. Jaga puasa Ramadan, puasa sunat tak payah. Jaga aurat dan maruah diri dan taat pada suami. Masuklah kamu di mana ke dalam syurga melalui mana-mana 8 pintu syurga Allah Ta'ala. Kenapa orang perempuan tak diberapa ditekan buat solat sunat, amal sunat ni? Sebab banyaknya dah kerja dia. Bangun pagi dia paling awal dalam keluarga. Tidur malam dia paling lewat dalam keluarga. Kan suami dah tidur, anak-anak dah tidur, bini tengok pusing sana, pusing sini, pusing. Tanya bang, Pak Gor dah kunci belum? Oh dah, tak puas hati dia gegor gorong. Ya, spray baygon. Ya, itu dan ini sebagainya, dan akhirnya dia tidur. Dia yang tidur lambat, keesokannya dia orang yang pertama bangun. Dia tengok suami dia nak kejut, tak sampai hati rasa, tak cukup, takut suami tak cukup tidur. Tak sampai hati, tapi terpaksa sebab kita ada urusan kehidupan. Seorang isteri ketika dia bangun, sebab tu nikmat paling besar. Seorang isteri ketika dia bangun, dia tak pernah fikir tentang diri dia. Dia fikir macam mana nak uruskan keluarga dia. Kejap suami nak pergi kerja, kejap anak-anak nak pergi sekolah dan sebagainya, semua dia fikir. Akhirnya dia bangun pun tak sempat fikir pasal diri dia. Sikat rambut pun tak sempat. Rambut supaya etiket. Kadang baju pun tak tukar. Daripada pagi sampai ke petang, baju kelawar je. Baju kelawar yang dipakai ni, contoh lah, nak menunjukkan bahawa isteri terlalu banyak urusan yang sunat-sunat tu dah banyak lah. Waktu menyapu sampah, bukan dia saja dapat kebersihan, malah seluruh keluarga dapat kebersihan. Ya, dia punya dapat tambahan dan gandaan pahala. Waktu masak, dia dapat pahala bukan hanya apa yang dia makan, malah orang lain pun makan. Semua cukup. Sebab itu dalam perempuan ni kalau dijaga 4, calon-calon syurga Allah Ta'ala, dakhala al-jannah. Ya, insya-Allah. Baik. Mai tambah mengaji lagi pula tu. Kalau tak masuk syurga juga tak tahu ke. Okey. Baik, kita pergi. Kat mana lagi? Oleh itu, bila dah selepas beriman, syarat yang ketiga adalah minta Allah ampunkan dosa kita. Sebab kalau nak harap ke amal kita memang tak cukup kuat. Agak-agak nak pergi mengaji, hati timbul, nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak. Tu kan akhirnya jawabnya tidak. Habis. Kan amal tak banyak amal. Nak sedekah ke tidak, nak sedekah ke tidak, tak payah dia orang tak tahu pakai duit. Dia contohnya. Nak apa? Solat, agak solat. Kalau Nabi solat lama, menghabiskan 3 surah, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran, 2 rakaat. Kita 3 surah, 3 qul. Amal kita baca Quran tak? Baca 3 ayat, menguap 5 kali. Memang gitu amal kita memang tak cukup kuat. Nabi yang dicop masuk syurga, manusia hebat, solat duha 8 rakaat. Kita 2 pun menganggap-anggap, 2 pun fikir-fikir dah. Mungkin dah setahun tak solat duha dah. Itu bahaya tu. Ya, jadi bermaksud untuk amal untuk masuk syurga, kita memang tak ada kekuatan. Kenapa kita beramal? Sebab tugas sebagai seorang hamba, bukan untuk masuk syurga. Tetapi Allah kata siapa-siapa yang beramal mengikut apa yang Allah suruh, maka Allah janji syurga. Maksudnya kenapa kita dapat syurga? Bukan kerana amal, tapi kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi kena faham bahawa nak masuk syurga kena minta supaya dosa kita diampunkan. Itu doa tadi kan? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madqalaha bil ma'i was salji wa barada wa naqiha minal qataya kama yunqu as-sawbul abyadu minad danas wa abdilha daran min khair. Itu yang terbaik. Minta sungguh-sungguh. Sampai kita minta pada dia, pertama kita minta apa? Allahumma ighfir laha, ampunilah dia, kasihani dia, maafi dia, sayangi dia. Ya Allah, mandikan dia dengan as-salji wal barad.
Ya, maksudnya air-air sejuk atau air-air daripada salji itu. Gantikan dia pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangan hidup yang ada sekarang ini. Sebab tu jangan ada berangan besok boleh jumpa ke tidak, boleh jumpa ke tidak, boleh jumpa ke tidak. Kan kita suka gitu. Ustaz, besok boleh jumpa ke tidak, tak payah mikir. Apa yang ada di dunia enggak pernah difikir di akhirat nanti. Waduh, jawab. Ya. Tak payah sibuk nak jumpa, nak jumpa, nak jumpa. Allah akan bagi apa yang sesuai untuk kita. Dan kita minta bagi dia ada negara yang lebih baik daripada negara yang ada, atau kediaman yang lebih baik. Allah Rabbi. Ya, sebab tu bila kita minta, doa yang paling asas adalah minta ampun. Ya, sebab tu uslub doa, ya, uslub doa. Apa maksud uslub? Tata cara. Ataupun kaedah. Kaedah berdoa. Boleh baca ke tidak? Ya, saya dulu nak jadi doktor tapi tak layak. Kata contoh sikit. Yang pertama sekali, hamdalah. Maksudnya puji Allah. Apa maksud hamdalah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita dengar tu Imam baca hamdan hamidin, hamdan syakirin. Kalau yang tu, kalau tak reti, hamdalah memadai. Alhamdulillah, cukup. Cukup. Okay. Yang kedua, selawat. Selawat ke atas Nabi SAW. Sebab tu nak minta kena melalui tata cara, bukan tiba-tiba ya Allah datangilah duit bagi. Kita tak mahu, ya. Jadi pertama puji Allah, kedua selawat atas Nabi SAW. Yang ketiga minta ampun. Ini perkara paling dasar. Lepas minta ampun tu barulah minta yang lain-lain. Belum minta ampun udah diminta yang lain, confirm tak dapat. Sebab dosa ini dia menghalang doa dan menghijab doa. Bila kita minta ampun, maka kita bebas dari dosa, barulah doa kita itu sampai pada Allah Ta'ala. Jadi bila kita angkat tangan, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Kan itu. Jadi kaedah itu yang paling sempurna. Lepas dah minta ampun, baru ya Allah, dalam sebulan dua ni ya tu tak untung ya Allah. Mengadu semua dengan Allah Ta'ala. Tak payah baca dalam bahasa Arab sebab awak orang Melayu. Ni baca dalam bahasa Arab, baca dah 60 tahun doa, dia tak tahu apa yang dia doa. Agak-agak dah dapat ke tidak? Memang tak dapat sebab kita tak tahu apa yang kita minta dengan Allah Ta'ala. Ya, minta ya Allah semenjak ni laki buat perangai. Begitu je, ya Allah anak-anak makin ketegak. Ustaz, Allah Ta'ala faham ke luar kedah? Dia maha memahami. Ya, maha memahami. Jadi mintalah. Tak payah nak sibuk-sibuk nak mengatur bahasa sangat, tak perlu. Buat ikut kita dekat yang paling penting, bebas kita daripada dosa itu, maka doa akan diterima oleh Allah Ta'ala. Macam doa kita baca yang 5 tadi yang Nabi minta jauh daripada neraka. Simple doa Nabi. Simple. Ya, sebab itu pentingnya adalah kita meletakkan permohonan ampun kepada Allah Ta'ala. Itu sifat yang paling utama. Jadi sifat yang ketiga lah kan, ya. Sifat yang ketiga nak masuk syurga selepas kita berdoa, lepas tu kemudian kita beriman, dan kemudian kita minta ampun. Minta ampun pada Allah Ta'ala sampai bila-bila. Setiap kali berdoa, dahului minta ampun. Saya selalu minta ampun dengan bahasa saya, bahasa Melayu. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhanku, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. 3 kali itu menyebut kesungguhan kita. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibuku ya Allah, dosa pasangan hidupku ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluargaku ya Allah, dosa guru-guru yang banyak menyampaikan ilmu bagiku ya Allah, dosa teman-teman dan jiran-jiranku ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia. Kadang-kadang doa seorang isteri dalam keadaan suami yang kurang kuat mengaji, rupanya Allah bagi balas mengikut situ.
Ya Allah rahmati keluarga aku ya Allah dalam keadaan ada hak tak berapa baik. Saya nak cerita satu benda. Saya ada seorang murid, ini kejadian berlaku lebih kurang 6 hingga 7 tahun lepas. Panjang, seorang perempuan yang dia memang mengaji setiap hari Rabu dengan saya. Dan dia ni selalu datang bersama dengan Kak Yung. Ingat tak Kak Yung dalam radio kan ya? Tengku Mariam. Muka itu Tengku Mariam tu dia memang mengaji dengan saya dah bertahun-tahun dah. Dia mengaji kitab tafsir. Jadi dia selalu main dengan Kak Yung. Dan bila setiap kali datang tu dia nampak tergesa-gesa nak balik, tergesa-gesa nak balik. Rupanya selama ni dia jaga bapa mertua dia yang nyanyuk. Nyanyuk dia ni nyanyuk yang bukan sekadar lupa dan duduk diam, malah dia akan buang air besar rata-rata dalam rumah. Dia akan kencing, kok suka dia akan buka baju, buka seluar dalam rumah dia. Jadi suami pergi kerja, isteri menerima satu tekanan yang sangat besar, stres sangat-sangat besar. Lalu dia tak tahan, dia minta saya bagi nasihat dengan dia. Bukan dia nak jauhkan daripada bapa, tapi minta saya bagi nasihat. Saya punya nasihat, saya kata kalau saya bagi nasihat, nanti akak marah dengan saya. Sebab saya tidak berada di tempat akak. Tak Ustaz, saya tak pernah marah kat Ustaz. Sebab Ustaz dah bagi ilmu banyak ke saya. Ustaz bagilah nasihat. Saya kata nasihat saya adalah nak sihat, dengar nasihat. Nak sihat, dengar nasihat. Saya nak dengar Ustaz. Gini je lah. Allah bila dia nak bagi syurga pada kita, dia akan bagi satu kerja dengan kita. Dan kerja yang dia bagi tu kadang-kadang kerja yang kita memang tak semua suka. Orang lain pun tak suka, bukan kita tak suka. Akhirnya Ustaz, saya nak buat apa? Sabar je lah. Mulut senang Ustaz. Sebab tu saya tak nak jawab. Sebab nanti kata mulut Ustaz cakap senang, saya ni kan sebab tu saya awal-awal kata tak, saya kata sabar je lah. Kerana sifat sabar itu adalah salah satu tempat orang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah setakat di mana yang tak mampu, usaha, dan dia istiqamah sampailah bapa mertua dia meninggal. Tapi Allah nak tengok kesabaran itu sampai meninggal. Dan Allah ni dalam diam-diam Allah bagi rawatan kepada ahli keluarga yang selama ni tak berapa elok. Anak dia tak masuk universiti, masuk pusat serenti. Lakinya tu memang baguslah jaga bapaknya, sebab anak lelaki tunggal. Tapi yang jaga bukan lakinya, bininya. Tapi saya kata sabar je lah. Sebab Nabi kata orang yang buat baik pada mak bapak orang lain sama seperti dia buat baik dengan mak bapak dia sendiri. Siapa yang mencela dan marah kepada mak bapak orang lain, seperti dia durhaka kepada mak bapak dia sendiri. Hadis sahih Bukhari. Jadi dia pun buat tapi Allah gantikan. Selepas kematian itu Allah balas kebaikan. Dia jadi wanita yang makin tenang, makin damai. Kemudian suami berubah menjadi insan yang terhebat pada waktu ini. Anak-anak yang hari itu ada dekat pusat serenti, 2 orang anak perempuan yang tak tentu hala, Allah jadikan gabungan semula selepas kematian bapa. Allah bagi dia bergabung semua dalam keluarga. Hari ini keluarga mereka hebat. Balik raya baru-baru ni semua satu van balik semua. Sehinggalah dia pula berumur, Ustaz saya dah tak ada ibadah dah nak buat. Punya besar nikmat. Selama ni dia jaga bapa mertua dia, rasa sokong ibadah yang cukup besar. Dan hari ni dia kata, ya Ustaz buat macam mana Ustaz, saya dah tak ada ibadah lagi nak buat ni. Saya kata tak apa, itulah nilai orang yang sabar. Hari ni Allah bagi dia kebaikan. Anak dia datang jumpa, peluk, cium lelaki, dia tak tinggalkan dia, begitu begini. Allah bagi nikmat dan upah orang yang jaga mak bapak waktu hidup lagi sebelum Allah bagi dia akhirat nanti. Itu nikmat. Sebab tu siapa yang ada mak, siapa yang ada ayah, carilah ruang untuk jaga mereka. Cari ruang. Jangan hantar Kak Long kata tak apalah Kak Long jaga mak, Kak Long kan suka tolong. Tu yang janji kata nak tolong tu sebulan hantar rumah Kak Ngah. Kak Ngah tahan 2 minggu daripada Kak Ngah kata dulu okey, aku sekarang dah termengah-mengah. Dapat tahan 2 minggu pergi rumah Kak Cik. Kak Cik kata dulu aku besar jaga mak makin kecil. Last hantar rumah Kak Su, daripada segar dah makin lesu. Akhir mak ni jadi macam bola pusing. Mak suka duduk rumah Kak Long. Jadi apa Kak Long buat? Cakalah. Mak suka mak bila duduk rumah Kak Long seronok je, macam kodok pisang lah, itulah, inilah. Kak Long kenapa? Kak Long tak payah dia mengaji, duduk je dengan mak. Duduk je dengan mak.
Kalau nak datang mengaji, bawa mak sekali, mak duduk kejap, yang gini-gini, tak dengan suami, itu selesai, sangat-sangat baik. Maka itulah nikmat untuk jalan syurga Allah Ta'ala. Jaga mak bapak, walidaini ihsan, buat baik dengan mak bapak. Okey. Dan seterusnya, pelihara kami dari azab neraka. Ini doa Nabi dulu kan, yang kita awal-awal sebut. Jadi kita kalau kira 4 tadi, yang pertama sekali kita kena jenis orang yang berdoa, maksud harap dengan Allah Ta'ala, muraqabatullah, merasai kebesaran Allah, raja dan mengharap pemberian daripada Allah. Kita nak langkah selangkah pun itu atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas kita berdoa, kita kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan keimanan melalui 3: lisan, hati dan perbuatan. Dan selepas beriman, maka kita kena minta ampun. Tadi doa mungkin doa-doa lain, yang ni minta ampun, taubat, istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni, minta ampun, kerana nak bebaskan kita daripada dosa. Sebab bebas daripada dosa inilah membuat kita fastabiqul khairat, berlumba nak buat kebaikan. Dan yang keempat pada hari ini adalah pelihara kami daripada azab api neraka. Kenapa? Sebab api neraka bukan untuk kita, sebab kita sudah dapat iman daripada Allah Ta'ala. Api neraka bagi orang yang tidak beriman pada Allah. Tapi kenapa kita masuk neraka? Sebab kita tergedik-gedik cari jalan masuk neraka. Ada dah jalan ke syurga, tak mau juga. Ada dah. Itu kan tadi hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari pun ada. Orang yang solat, dia orang yang solat dapat 1 qirat. Orang yang solat dan iring sampai tanah kubur dapat 2 qirat. 1 qirat macam 2 bukit Uhud, 2 qirat macam 4 bukit Uhud. Hadis sahih. Cuma imam tu tak sempat nak cerita lebih panjang lah sebab waktu tu kan. Cuma itu nikmat dia. Kita tadi dapat 2 qirat, pahala lebih besar daripada 2 bukit Uhud. Tak payah tengok besar mana lah, tapi kira besar tu. Orang yang iring sampai tanah kubur, lelaki bukan perempuan, lelaki saja. Orang perempuan awak balik rumah senang. Kan Nabi tegur, wahai jemaah wanita, kamu duduk di keliling jenazah ni, kamu tolong mandikan ke? Tidak. Kamu tolong usung ke? Tidak. Kamu tolong uruskan? Tidak. Maka baliklah ke rumahmu, kerana masjid yang terbaik bagimu adalah dalam rumah tanggamu. Jadi orang perempuan ni ziarah, lepas tu balik, tak payah minta kopi, cicah, biskut mayat, tak payah duduk lama-lama jenazah tu, balik. Tapi sekarang yang duduk keliling jenazah adalah orang perempuan. Yang lelaki duduk kat luar, budak larang, sisa bokong dari itu ini yang paling takut. Sebab tu saya selalu pesan yang kumpulan marhaban, berhasil dengan kumpulan marhaban tidak, ada hati-hati, takut dia jadi tabarruj. Patut yang marhaban tu orang lelaki. Sekarang marhaban orang perempuan, orang lelaki marhaban. Iya, sungguh. Lepas tu orang perempuan pula tu selalu peringat lagunya buat kita tak berselera makan. Tukar lagu rancak sikit. Ini lagu sama tua dengan dia. Ambil lagu zaman Jepun, Attack Malaya. Nampak okey, nampak tu. Sebab tu orang perempuan kumpulan marhaban yang asyik-asyik kerja ni tukar baju je. Tukar baju. Ada pula sponsor tu. Ish, betul. Bukanlah salah, tapi sepatutnya orang lelaki marhaban. Bayangkan isteri kata, bang, awak duduk kejap dia, saya ada 3 kenduri ni nak pergi marhaban. Pelik nak orang sini. Patut suami lah kata, yang duduk ya, abang nak kenduri hari dia ada 3 marhaban. Nanti abang buat balik dia bunga telur. Itu dia cukup. Ini bini kata, bang, awak duduk ya, kan balik. Maka kalau dia pun ada, tak apalah, kita anggap sebagai itu silaturahim. Cuma hati-hati, kawal pakaian yang melampaui batas. Lagu bagilah rancak sikit. Ini dia bunyi marhaban ya nurul aini. Dinasti Qing. Marhaban pakai bateri cap kucing. Saya selalu ulang, saya pergi mana-mana. Saya kadang-kadang orang minta lagu marhaban, saya bagilah yang rancak-rancak sikit.
Ya marhaban ya nurul aini, ya marhaban jaddal husaini, asyaqal badru alaina min thaniyatil wada'i, ya marhaban. Kan itu lagu dia datang dengan lelur. Iya betul. Ini kita dengar marhaban hilang selera dia. Kenapa? Tu sebab tu kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita dijauhkan daripada azab neraka. Nanti takut marhaban tak dapat pahala kan, marhaban masuk neraka kan. Itu susah kan Jadi pada hari ini kita komplitkan pengajian kita dengan 4. Yang 4 itu, pertama berdoa dan sentiasa berharap dengan Allah. Yang kedua beriman dengan keteguhan iman yang tiada tolak bandingnya. Yang ketiga minta ampun pada Allah, sentiasa mulut kita istighfar minta ampun pada Allah Ta'ala. Dan yang keempat doa khusus supaya minta jauh daripada azab api neraka Jahannam. Wallahu a'lam. Yang ni kita akan sambung bulan depan. Ada pengajian bulanan ke sini? Pengajian bulanan dia? Okey. Saya dia memang dah cuba pusing juga tu, dan kita dapat tarikh yang lebih kurang macam ni lah. Kalau suka lah, kalau tak suka tak datang lah saya. Kalau suka nak ngaji, insya-Allah. Baik. Saya buka soalan, satu dua soalan kalau ada silakan. Dah buka soalan dia? Sila. Waalaikumsalam. Baik. Baik, memang betul ada orang kata gitu, dan soalan yang sama pernah tanya kepada saya. Dia kata mesti minta spesifik. Boleh minta spesifik, tapi spesifik yang pernah Nabi minta, bukan apa yang kita nak. Sebab banyak apa yang kita minta, bila kita dapat, dia semakin melalaikan kita. Daripada dalam keadaan kita hidup yang lebih kurang, kejap ada duit, kejap tak ada, kejap ada duit, kejap tak ada, maka kita akan dekat pada Allah. Anak-anak kejap elok, kejap buat perangai, kejap elok, kejap buat perangai. Tak habis anak buat perangai, jiran buat perangai. Habis jiran buat perangai, kawan buat perangai. Kenapa? Sebab dia nakkan kita dekat pada dia. Jangan minta spesifik apa yang kita nak, tapi minta spesifik boleh apa yang Nabi pernah minta. Sebab itulah rujukan man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang ikut rasul maka dia sudah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Nabi ni selalu berkata rahmatilah dia. Kalau dia nak berdoa pada bersahabat, ya Allah, berilah kasih sayangmu atas dia, rahmatilah dia, barakahlah dia, mudahkan perjalanan kehidupannya. Yang tu tidak spesifik. Maksudnya bila kita dapat doa, kita doa ya Allah, kita mengadu ya Allah, akhir-akhir hidup aku agak kucar kacir dan aku rasa seperti tidak mampu berhadapan dengan ujianmu, maka anugerahkanlah aku kemudahan jalan keluar bagi masalah ini. Itu lebih baik. Contoh, ada orang pernah tanya dengan saya dalam WhatsApp, dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz kenal toki sebuah syarikat dulu, Ustaz nak datang ceramah, tapi selepas kami tutup ceramah itu, kami disebabkan ada arahan-arahan daripada atas, jadi majlis ilmu tak ada. Tiba-tiba company kami merudum. Tinggal satu branch, HQ pun tutup dah. Branch yang kecil tu jadi HQ. Jadi dia kata, Ustaz, macam mana kami nak minta ni? Lantas mereka berdoa, ya Allah, ya Rahman, kami rugi jutaan ringgit. Dia mengadu dengan Allah dalam keadaan rugi jutaan ringgit, maka kau gantikanlah jutaan ringgit kembali. Dia seperti mengajar Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah last, dia tak akan dapat apa yang dia nak seperti jutaan ringgit. Mintalah pada Allah, kami tahu ini ujianmu ya Allah, beri jalan keluar yang terbaik atas perintahmu ya Allah, maka kami akan hadapi dengan penuh tawakal. Itu lebih istimewa. Jangan minta khusus. Ya, seperti kita mengajar Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak pernah ada kecerdikan, melainkan Allah kata khuliqal insana dha'ifa. Kami cipta hamba kami dalam keadaan yang sangat-sangat dhaif. Wallahu a'lam. Tapi yang khusus seperti yang kita belajar tadi, minta ampun, itu khusus. Tapi yang khusus, Nabi tak pernah minta pasal dunia. Nabi minta pasal
khusus tentang akhirat, tentang mati, tentang itu dan ini, itu boleh dibenarkan. Wallahu a'lam. Lagi nampak muka macam faham. Faham ya? Sila. Doa Nabi yang Nabi diberi kata di setiap doa lain akan diikuti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kebaikan bagi kami dalam dunia, akhirat juga kebaikan, minta jauh daripada api neraka. Hak tu sempurna dah. Jadi bila dapat dunia baik, elok neraka. Duit cukup, bukan cukup maksudnya banyak. Duit cukup tu maksudnya duit kita dalam rahmat Allah. Ada tabung jalan, beg di jalan, buka zip isi, buka zip isi. Dia contohlah, kan? Dia tak ada tabung jalan dengan tempat lain, tabung jalan dengan tempat lain tu kan. Moga-moga lah kita dapat kebaikan, insyaAllah. Last, silakan. Saya suka orang banyak tanya sebenarnya. Dia banyak tanya ni, dia ada 3 minit. Siap ada tulis ni tuan. Banyak tu tanya ni. Ni Ustaz nak balik. Okay, baik. Baik, Ustaz, seorang isteri boleh melakukan 3 perkara dengan mudah seperti jaga solat, puasa di bulan Ramadan, jaga penghormatan, tetapi taat pada suami, kebanyakan isteri agak sukar untuk merealisasikan. Ini bahas, ini cikgu ni sini ni. Katakan ya. Apakah nasihat Ustaz kepada isteri yang begini, yang maksudnya hak tangga keempat tu? Memang saya tadi nak sambung dah dari surah tu. Masa bagi tahu yang 4 perkara tu, saya nak sambung dah cerita yang keempat tu. Memang yang paling banyak perempuan tak boleh buat adalah taat kepada suami. Kenapa tak boleh buat? Sebab dia tak mau buat. Itu je persoalannya. Sebab dia tak mau buat. Suami kata, yang ingat, sebab kita ada 3 kenduri ni, kita pergi motor imam dululah. Lepas tu baru kita pergi rumah kawan-kawan. Tak boleh. Itu. Dia memang dia tak nak je. Tak boleh. Kan kita pergi sana, kan kita pergi. Itu. Yang raya ni, raya haji nanti kita buat baju boria, kalau pink. Suami kata kalau biru lah. Tak boleh. Biru tak masuk. Pink baru masuk. Dia sebenarnya simple. Mahu atau tidak mahu. Simple. Cuma bila suami kata, jom, kita pergi Jaya. Okeylah, jom kita pergi Jaya. Tapi saya fikir nak pergi Tesco. Dia contoh. Saya nak lawan juga tu. Dia nak lawan juga. Tapi pergi dulu. Bila pergi dah pergi Jaya tak ada. Kan saya kata hari tu saya nampak kat Tesco. Itu dah. Selesai. Jangan tolak bulat-bulat gitu. InsyaAllah sebenarnya suami pun bukan bukan jenis orang yang memaksa. Bila suami kata itu, maka sebaiknya contoh awak nak pergi marhaban. Apa lagi? Awak nak pergi marhaban. Suami kata saya baru balik outstation. Awak tak ambil marhaban, duduk je ke dulu gini. Dia kata bang, kalau tak ada saya ni tekong. Rawi pertama, rawi kedua berzanji tu saya yang bawa. Kalau dia orang tak tu tak payah. Masa dengar je. Tak apalah bang. Mari telefon lah dengan ketua biro bagi tahu kata, minta maaf lah suami dia kat rumah tak dapat hantar. Udah, yang ketua biro kata, yang kau ikut cakap lelaki kau buat apa? Simple. Seorang isteri nak jadi baik sebelum syaitan masuk. Kawal pertama, ucapan pertama sekali. Suami kata, yang, jom. Dia kata itu. Isteri sebelum syaitan masuk sebut, jom. Itu je. Jangan. Awak ni kan rifle. Mulanya banyak kan geding. Tak habis gitu kan. Simple. Peringkat paling awal sekali. Bila suami kata itu, okey. Dalam hati macam bom atom ni. Tapi mulut kata, okey, sebelum setan masuk. Tapi bila kita sebut okey, maka insya-Allah perlahan-lahan Allah dia terima doa kita. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, ya, jangan kau susahkan melainkan kau mudahkan, wa tammim bil khair, dan akhirkan dengan kebaikan. InsyaAllah. Tak ada ubat lain. Ustaz macam mana, ustaz dia macam mana? Tak ada. Cerita dia adalah bila suami cakap, dengar je. Ikut je.
Ya Ustaz, ikut. Dalam Quran kata selagi suami memberi arahan yang tidak bertentangan dengan Allah dan syariat Islam, dah selesaikan. Itu je obatnya. Bukan obatnya macam ni. Motivasi, kan pakar motivasi kan selalu kata, satu buat ini, dua buat ini. Rupanya bukan motivasi, itu motivasi. Dia sendiri tak buat, tak payah le. Jalan cerita dia adalah bagaimana untuk menjadi taat kepada suami. Dengar apa cakap suami selagi suami menyuruh benda yang baik. Suami kata saya suka pakai awak pakai baju hijau gelap-gelap macam ni. Contoh le. Kan contoh kan. Saya suka awak pakai baju macam ni. Maka tiba-tiba isteri kata, tak nak saya suka color pink color, purple color. Dah, ikut aja. Habis cerita. Ustaz, habis tu hak seorang isteri. Itulah hak seorang isteri. Hak seorang isteri adalah taat kepada suami. Selesai. Kan kita kalau nak tuntut hak kita, takut-takut yang kita tuntut itu hak daripada perasaan hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang tu yang kita paling takut. Jadi jawabnya, kesimpulannya, macam mana nak jadi taat ke tempat tu, dengar aja lah. Ya ke Ustaz? Habis tu kau tak dengar, macam mana nak taat? Dengar je lah. Simple. Kenapa dia jadi susah? Hawa nafsu. Tak apalah, kan ujian kita. Kadang dapat suami, isteri dah pergi 3-4 tempat dah, dia duduk kat situ. Rancaknya seorang isteri Allah bagi sebab suaminya slow. Kalau isterinya slow, Allah bagi suaminya rancak. Itu yang lebih kurang Allah bagi. Semuanya kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik. Saya ada WhatsApp dengan akak rasanya kot berkenaan dengan madrasah saya. Saya sebenarnya selepas Hari Raya hari itu, mungkin dalam Hari Raya keempat itu, kami lancarkan wakaf pembelian van. Sebab pondok saya itu tak ada van. Ada 31 orang pelajar, 3 orang guru. Kami nak solat Jumaat sangat susah sebab ada Proton Exora di sebiji boleh isi 7 orang. Tapi van tu kami ada 31 pelajar. Jadi berulang-ulang lah, nak riyadhah tak boleh keluar, kemudian nak buat khidmat masyarakat pun susah. Jadi kami buka wakaf pembelian van. Harga van lebih kurang dalam RM120,000 sebenarnya. Macam mana? Oh ya ke? Nanti saya ulang, saya WhatsApp semula teks tu nanti. Tolong sampaikan. Okey. Nampak van aja ya? Allah. Baik. Sebenarnya van tu bukanlah van tu, sebenarnya saya nak tunjuk van aja. Saya teks tak sampai. Baik. Dalam kami sebenarnya tengah himpun lebih kurang 3 hari raya keempat sampailah pada hari ini. Sampai semalam collection mencecah RM27,000. Alhamdulillah. So kita ada lebih kurang dalam 100,000 lagi untuk cari beli van. Saya buka untuk wakaf satu bahagian RM100. Satu bahagian RM100 bagi orang yang mampu. Kalau Ustaz saya tak ada RM100, berapa ada RM1,000 lagi baik. 10 nama boleh tak? Nama awak pun boleh, nama arwah boleh dan sebagainya. Ustaz, sijil wakaf tak ada? Tak ada. Sijil wakaf malaikat bagi nanti. Nanti malaikat tulis, kita tak payah tulis. Yang tu kena jaga. Baik, kemudian siapa yang teringin nak keluar zakat, boleh, kami asnaf ar-riqabah. Kemudian siapa yang nak teringin nak bayar fidyah ke apa gitu gini atau nak beri sumbangan, saya sangat alu-alukan. Moga-moga kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi hari ini boleh, atau nak simpan dengan ketua biru nanti dia orang bagi pun boleh. Tidak ada kesusahan apa-apa. Kalau tak mau bagi pun tak apa, cuma tolong sampai viralkan WhatsApp yang saya akan hantar nanti. Itu pun dah cukup istimewa, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah.
Ya Allah, kami mohon ampuni dosa khusus buat penderma dan pewakaf pada pagi yang berbahagia ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakan bagi kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang dapat kami hafaz di fikir kami, ya Allah. Ilmu yang dapat kami lafaz di bibir kami, ya Allah. Ilmu yang dapat kami tanam di dalam lubuk hati kami, ya Allah. Ilmu yang dapat kami amal dengan tubuh badan kami, ya Allah. Ilmu yang dapat menghindarkan kami dari api neraka Jahannam, ya Allah. Ilmu yang membina jembatan kami ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, bantu kami dalam kami mengingati-Mu, ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur pada-Mu, ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki ibadah terhadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kesabaran, keimanan, keselamatan dan kebaikan kepada mereka yang berwakaf di pagi ini, ya Allah. Kurniakan rahmat dan nikmat serta barakah kepada mereka yang bersedekah di pagi ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami, ya Allah. Jauhi kami dari azab api neraka-Mu, ya Allah. Jauhi kami dari siksa kubur, ya Allah. Jauhi kami dari kelalaian dunia, ya Allah. Hindari kami dari mati yang tidak elok, ya Allah. Gantikan kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, pelihara kami dari kejahatan Dajjal, ya Allah. Makbulkan doa kami, ya Allah. Sampaikan hajat kami, ya Allah. Tunaikan permintaan kami, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.